Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rohaiti Paidi selaku pensyarah pengajian Asia Timur dan juga rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aisyafika binti Ashraf. Saya memegang nombor kad matrik U2002 450. Pada hari ini, saya ingin melakukan pembentangan mengenai laman web saya yang bertajuk Budaya Makan dan Makanan Masyarakat Korea. Zaman teknologi masa kini membolehkan manusia mengetahui berbagai-bagai perkara. Keinginan untuk mencuba, merasa, menikmati sesuatu perkara tidak kira sama ada apa sahaja yang boleh dilakukan dalam aspek hiburan, makanan, ilmiah dan sebagainya menjadi keinginan kepada semua manusia untuk mencuba sesuatu yang baharu. Pelbagai negara dengan pelbagai budaya, adat, makanan, status mahupun kehidupan menjadi faktor utama kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari perkara baharu. Oleh yang demikian, perkara yang ingin diperbincangkan adalah berkenaan budaya makan dan makanan yang berasal dari negara Korea Selatan. Budaya makan masyarakat Korea mempunyai ciri moral yang tinggi dan mampu melahirkan masyarakat yang saling menghormati. Makanan yang berasal dari negara Korea Selatan juga mempunyai keunikannya yang tersendiri, sehinggakan masyarakat Malaysia gemar akan makanan yang berasal dari negara Korea Selatan. Pelbagai jenis makanan yang terdapat di negara Korea Selatan dan makanan mereka hari ini dibanjiri di pusat-pusat membeli belah yang mempunyai premis menjual dan menyediakan makanan mereka. Di Malaysia, apa-apa sahaja yang berkenaan dengan negara Korea Selatan menjadi suatu perkara yang diminati. Dan fenomena ini menyebabkan budaya masyarakat Korea mudah diadaptasi di negara Malaysia. Pertama sekali, saya akan menyentuh budaya makan masyarakat Korea. Masyarakat Korea pada umumnya makan 3 kali dalam sehari. Terdapat istilah tertentu dalam menyatakan perkara ini. Istilah pertama untuk makan pagi dalam bahasa Korea disebut sebagai achim. Makan siang pula digelar sebagai chongsim dan untuk makan malam digelar sebagai chongyuk. Achim pada umumnya dilakukan sebelum berangkat bekerja, chongsim ketika matahari berada di posisi tengah dan chonyok dilakukan pada saat setelah mengakhiri segala kegiatan. Kebiasaannya, budaya dan waktu makan masyarakat Korea berbeza-beza. Contohnya, jika di kawasan luar bandar, makan pagi dan makan malam lebih cepat. Namun jika di kawasan bandar, kebanyakan makan pagi dilakukan dengan makanan ringan. Selain 3 kali makan yang utama iaitu achim, chongsim dan chonyok, terdapat juga istilah gangsik atau secham yang bermaksud makan makanan ringan. Orang Korea biasanya makan dengan duduk di atas bantal, di atas lantai, tanpa kerusi, pada meja yang rendah, dengan posisi kaki menyilang atau bersila. Seterusnya, menu makan yang disajikan 3 kali dalam sehari dalam bapsang iaitu meja makan masyarakat Korea adalah seperti berikut. Pertama sekali, bap atau nasi merupakan makanan utama yang disajikan oleh masyarakat Korea. Selain sal atau beras, ditambahkan juga biji-bijian seperti kacang, gandum, beras merah dan lain-lain. Selain itu, ada juga makanan yang menggantikan nasi seperti mi dan roti. Kedua, banchan yang merupakan lauk pauk. Banchan ialah makanan tambahan selain bap yang terdiri dari kimchi, namul, kohi dan lain-lainnya. Kimchi dan namul merupakan sayur-sayuran, manakala gogi merupakan daging. Menu sederhana biasanya terdiri dari 2 atau 3 jenis lauk bersama nasi. Tetapi pada hari perayaan, sebanyak 10 atau lebih jenis lauk akan dihidangkan. Hidangan lauk banchan selalunya disediakan dalam mangkuk-mangkuk kecil. Seterusnya, guk dan jjigae. Istilah guk ialah sayuran dan daging atau makanan laut yang dimasak dengan air. Kebanyakan masyarakat Korea mementingkan sayur-sayuran di dalam sajian mereka. Pada umumnya,
sayur yang berkuah disebut sebagai kuk, manakala sayur yang mempunyai kuah yang sedikit disebut sebagai cige. Fusit pula adalah hidangan setelah makan atau lebih mudah dikenali sebagai pencuci mulut. Makanan sebagai pencuci mulut masyarakat Korea adalah kwai, iaitu buah-buahan. Terdapat 4 pergantian musim di negara Korea. Setiap pergantian musim, buah-buahan yang dikeluarkan adalah berbeza-beza. Contohnya pada musim bunga, strawberry akan dijadikan sebagai pencuci mulut. Pada musim panas, tembikai akan dijadikan sebagai pencuci mulut. Dan pada musim dingin, apple atau jeruk atau buah per akan dijadikan sebagai pencuci mulut. Cha juga sangat digemari oleh masyarakat Korea yang dijadikan sebagai pencuci mulut, dan yang paling digemari adalah kopi dan juga teh hijau. Selain itu, terdapat juga minuman seperti norenji iaitu kerak nasi dan sujunggwa iaitu sejenis minuman tradisional Korea. Akhir sekali, sud galak dan jos galak. Sud galak merupakan sudu dan jos galak merupakan penyepit. Alat yang digunakan oleh orang Korea ketika makan adalah sudu dan penyepit. Sudu digunakan untuk mengambil sayuran, sedangkan penyepit untuk memakan nasi. Kedua alat makan tersebut boleh dikenali sebagai suju dalam bahasa Korea. Seterusnya, kita akan membincangkan etika makan masyarakat Korea. Masyarakat Korea amat mementingkan budaya makan dan sopan santun ketika menjamu selera. Orang yang lebih tua, orang kenamaan dan dihormati, dan juga tetamu harus diperlakukan dengan hormat dan mempunyai hak untuk memakan makanannya terlebih dahulu. Bagi mereka ini, amnya akan disediakan hidangan yang terbaik untuk orang yang lebih dihormati. Terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan ketika sedang makan. Pertama sekali, individu yang paling berumur haruslah terlebih dahulu mengangkat sudu. Lalu jika sudah dimulai makan, baru diikuti oleh yang lainnya. Menggunakan penyepit atau sudu dengan tangan kiri, menggunakan penyepit dan sudu pada saat bersamaan dan mencucuk makanan dengan penyepit adalah dianggap sebagai tidak sopan. Mendirikan penyepit atau sudu di atas akan melambangkan colok yang dibakar ketika upacara kematian. Seterusnya, tidak boleh mengeluarkan suara atau bercakap ketika makan. Mangkuk nasi dan sayur juga harus diletakkan di atas meja. Tidak boleh mengangkat mangkuk nasi ketika makan. Tidak boleh makan sambil berdiri. Tidak boleh meletakkan lauk pauk yang sudah dimasukkan ke dalam mulut kembali ke dalam mangkuk. Etika makan seterusnya adalah jika memakan makanan yang berduri atau bertulang, maka ketika membuang duri atau tulang tersebut tidak diperlihatkan ke orang lain dan diusahakan untuk membuang sisa tersebut di dalam gulungan tisu atau mangkuk lainnya. Dalam situasi tidak formal, peraturan-peraturan ini kurang penting. Dalam acara makan keluarga, anak-anak diajar oleh orang tua tentang cara dan etika makan tradisional. Seterusnya, kita beralih pula kepada makanan masyarakat Korea. Makanan tradisi masyarakat Korea sangat mengutamakan teknik masakan bagi menghasilkan sesebuah hidangan. Bahan-bahan asas makanan Korea terdiri dari beras, mi, tauhu, sayur-sayuran dan daging. Kebiasaannya, makanan Korea dicampurkan dengan minyak bijan, kicap, garam, bawang putih, halia, sos gochujang dan doenjang. Sos gochujang dan doenjang merupakan sos khas dari negara Korea. Mencuba makanan tempatan adalah salah satu cara terbaik untuk mendalami budaya sesebuah negara. Jika anda tertanya-tanya apa yang perlu dimakan di negara Korea Selatan, berikut merupakan hidangan makanan tradisi Korea yang mesti dicuba apabila menjejakkan kaki di sana. Pelbagai makanan ini boleh didapati dengan mudah di sekitar bandar Korea, malah juga boleh didapati di Malaysia. Pertama sekali, kimchi. Kimchi adalah salah satu makanan tradisional Korea yang paling terkenal. Ia merupakan sayuran yang telah dijeruk serta dicampurkan dengan bahan-bahan yang agak pedas.
Umum mengetahui masyarakat Korea amat menggembari makanan yang pedas. Penghasilan kimchi tidaklah begitu sukar di mana sayuran yang telah diperap dengan garam dibasuh pada setiap helaian daun. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih, kobis panjang dan lobak putih. Hampir semua hidangan di Korea menyediakan kimchi sebagai hidangan sampingan, tidak kira sarapan, makan tengah hari ataupun makan malam. Gabungan rasa pedas, masam dan masin ini begitu digemari masyarakat Korea sewaktu menjamu selera. Seterusnya, bulgogi. Salah satu hidangan makanan Korea yang lebih popular ialah bulgogi yang merupakan hidangan berasaskan daging yang dicampurkan dengan kicap masin, gula serta beberapa bahan lainnya. Kebiasaannya, daging yang digunakan untuk menghasilkan bulgogi terdiri dari daging lembu yang berkualiti. Cara untuk menikmati bulgogi ini adalah dengan membaluti bulgogi menggunakan daun salad. Ia juga turut dicampurkan dengan kimchi, bawang putih, sos gochujang serta beberapa bahan lain dan kemudiannya semua bahan tersebut dibaluti menggunakan daun salad tersebut. Bibimbap. Bibimbap adalah hidangan makanan Korea bersama sayuran, daging, kimchi, telur dan sos gochujang. Hidangan ini biasanya dihidangkan dalam mangkuk batu yang telah dipanaskan. Ia dikenali sebagai dorsot bibimbap. Kepanasan yang terhasil dari mangkuk batu tersebut akan menyebabkan telur mentah yang diletakkan di atas nasi itu masak dan menjadikannya sebagai lauk. Sebelum nasi dimasukkan, minyak bijan akan dituangkan sedikit pada sebelah dasar mangkuk supaya ia membentuk lapisan kerak yang garing. Seterusnya, samgyetang. Samgyetang merupakan hidangan berbentuk sup ayam ginseng dan biasanya sesuai dimakan ketika musim panas. Samgyetang mempunyai banyak kandungan gizi kerana kuahnya telah direbus bersama bahan-bahan yang dipercayai dapat meningkatkan stamina dan mencegah penyakit. Ia sangat popular untuk dimakankan pada 3 hari tertentu mengikut kalender bulan atau lunar, iaitu Chobok, Chumbok dan Malgok yang merupakan musim panas di negara Korea. Pada musim ini biasanya badan lemah dan kurang bersemangat. Oleh sebab itu digalakkan masyarakat Korea untuk memakan samgyetang bagi memulihkan tenaga. Seterusnya, japchae. Japchae adalah makanan tradisi Korea yang dikenali sebagai glass noodle. Glass noodle diperbuat dari sweet potatoes. Ia perlu ditumis berasingan bagi mengekalkan kemanisan semula jadi bahan-bahan yang digunakan. Sayur-sayuran serta daging yang digunakan dipotong secara memanjang. Kebiasaannya, sayuran yang digunakan adalah seperti cendawan shiitake, bawang putih, bawang besar, paprika dan juga lobak. Irisan daging yang digunakan akan ditumis bersama minyak bijan serta bahan khusus. Hotok pula adalah sejenis snack Korea yang juga merupakan street food terkenal di Seoul. Makanan ringan ini diperbuat dari campuran tepung, air, susu, gula dan ragi. Terdapat 2 kaedah untuk menghasilkan hotdog, sama ada dibakar seperti sandwich atau goreng dan diratakan di atas plak panas. Disebabkan hotdog ini manis, snack ini menjadi kegemaran ramai kanak-kanak di Korea. Seterusnya, gimbap. Gimbap merupakan makanan Korea yang terdiri daripada nasi yang dibungkus dengan rumpai laut. Bahan-bahan yang digunakan adalah nasi, daging serta sayuran. Nasi tersebut akan dicampurkan dengan minyak bijan serta garam. Kebiasaannya, isi gimbap terdiri dari pelbagai bahan seperti ikan, telur, daging, kimchi, tuna dan keju. Sayur-sayuran yang digunakan pula terdiri dari timun, bayam, sawi serta lobak. Setelah nasi tersebut dibungkus dan digulung dengan rumpai laut, ia akan dipotong sesuai dengan satu suapan. Myeokguk atau mudah dikenali sebagai seaweed soup merupakan sup rumpai laut yang sering dijadikan hidangan istimewa dalam budaya Korea. Ia biasanya dihidangkan pada pagi hari kelahiran seseorang.
kerana perkara ini dianggap sebagai tradisi turun-temurun. Setelah dimakan, ia menandakan bahawa seseorang itu telah meningkat usia setahun. Niyuk kaya dengan kandungan kalsium dan iodin. Hidangan ini merupakan nutrien penting bagi ibu-ibu yang baru sahaja melahirkan anak dan menyusukan bayi. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan miyoku tidak mengandungi cili. Ia hanya mengandungi kacang soya, bawang putih, udang jeruk, garam serta bijang panggang. Kuahnya biasanya terdiri dari kerang, ikan bilis dan juga daging lembu. Akhir sekali, tteokbokki. Tteokbokki adalah salah satu street food yang terkenal di Korea dan juga Malaysia. Tteokbokki merupakan snack Korea yang terdiri dari kek beras yang lembut, kek ikan dan juga sos cili yang manis. Asalnya juga dikenali sebagai tteokjim yang merupakan irisan kek beras, telur dan daging. Terdapat banyak jenis tteokbokki, namun tteokbokki beras adalah yang paling terkenal. Baiklah, itu sahaja penerangan tentang isi kandungan lamawat ini. Seterusnya kita beralih pula kepada ciri-ciri yang diguna pakai dalam menghasilkan lamawat ini. Pertama sekali, saya menggunakan latar belakang berwarna cerah dan lembut untuk menonjolkan tulisan di paparan skrin. Selain itu, saya menggunakan ilustrasi gambar untuk mengelakkan kebosanan berlaku di kalangan pembaca. Saya juga menggunakan ayat yang tidak panjang untuk menekankan poin yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan mendengarkan perbentangan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.